tengok lagi sekali supaya kita tak lupa apa yang kita kena belajar di tempat ni. Tempat tadi dia forces. Apa yang kita kena tahu ada dua perkara je sebenarnya, iaitu draw free body diagram dan apply Newton's law of motion. Of motion. Motion maksudnya yang melibatkan motion dua je kan. First law and second law. Third law tu dia melibatkan dalam kita nak melukis nanti. Third law ni saya nak last sekali. Habis kita faham first law, second law, third law ni saya akan tunjuk contoh soalan yang melibatkan third law. Third law ni dia melibatkan dalam lukisan. Tapi first law dengan second law ni dia melibatkan motion. Okey. Di manakah motionnya? Jadi kalau first law kata F equal to 0, sebenarnya di sebalik 0 ni ada motion. Iaitu motion yang jenis macam mana? Motion yang jenis dia bergerak dengan V dia constant. Maksudnya objek yang bergerak dengan constant velocity kita akan guna first law. Tapi objek yang bergerak dengan acceleration kita akan pakai second law. Jadi bila kata V constant ke A ada nilai ke, maksudnya dua-dua ni merujuk kepada benda-benda yang motion. Apply Newton's law of motion. Jadi kita akan tengok first law and second law lah dulu. Nanti third law last dekat nak habis dah. Semua soalan-soalan kita dah jawab dah. Kita cari, kita buat soalan yang melibatkan third law. Jadi sekarang ni kita first law and second law. Jadi lagi sekali saya tekankan ada dua perkara je kita nak belajar chapter ini, iaitu nak lukis free body diagram, nak lukis force. Dan force yang kita nak kena lukis ni je kan. Weight force, normal force, tension force dan friction force. Saya dah cerita dah hari tu kan. Bila kita cakap pasal force ini, kita kena tanya tiga perkara. Kita kena tanya, bila force itu ada, contohnya, bila ada W? Di manakah W itu ada? Dan arah mana W itu? Tiga perkara itu awak kena sentiasa tanya sebagai panduan untuk kita melukis force itu. Sama juga, normal force. Bila ada normal force? Di mana nak lukis normal force itu? Macam mana arah dia? Semua saya dah ajar lah sebelum ni. Kelas pertama kita chapter 4 itu. Sama kat tension. Bila ada tension? Di mana tension yang kita nak lukis tu? Macam mana cara nak lukis arah tension? Okay. Sama kat friction. Bila ada friction? Di mana kita nak lukis friction itu? Dan arah mana friction itu berlaku? Arah friction ini. So, tiga perkara ni yang kita kena sentiasa ingatkan diri kita bila kita nak lukis force. Okay, dah pandai lukis, barulah kita apply Newton's law of motion, which is first law and second law. Ni pun saya dah cerita panjang lebar dah. Kelas kedua kita hari tu, hari Selasa hari tu. Jadi kita tengoklah apakah situasinya yang menyebabkan kita nak guna first law. Okay, apa situasi dia? Sebagai refresh, sebagai ingatan sebelum kita jawab soalan. Apa situasi yang menyebabkan kita nak guna first law ini? Okay, betul. Dua ni lah. Kalau kita tulis uniform velocity dan static. Maknanya kalau objek tu static, tak bergerak, stationary, first law lah dia. Ataupun kalau dia bergerak dengan constant velocity ataupun uniform velocity. Okay. Itu first law. Second law pula, kalau dia bergerak dengan acceleration tertentu, kita gunalah first law. Jadi tidak ada istilah saya pening lah cikgu nak guna law mana. Sebenarnya kalau kita pening, kita tak tahu
apa yang kita sedang tengok atau buat itu sebenarnya. Kita tahu apa yang kita sedang lalui. Okay, tu refresh saya yang tak tahu kali ke berapa puluh kali dah. Setiap kali kelas, saya sebut benda ini, dua perkara ini. Saya sebut dua perkara ini je. Okay, itulah semua 4.1 and 4.2. Lagi sekali saya nak tekankan juga, takut awak terlupa. Untuk 4.1.b, bila soalan kata sketch free body diagram, kita kena ingat, kita kena lukis. Contohlah kita dah dulu kita beberapa soalan sebelah ni. Contohlah soalan ni kan, tadi ni. Bila kita lukis force ini, contohnya kita lukis tension A, tension B dan weight pada body, on body. Kalau ikutkan, tak betul kalau soalan kata draw free body diagram. Kita boleh lukis dah kat sini mula-mula kan. Tapi bila kita dah sketch on body, nanti kita kena transformkan dia ke Cartesian. Jadi ginilah. Lukis x axis and y axis-nya. Lepas tu barulah lukis force yang kita transform daripada free body, daripada body asal dia, iaitu itulah. Contohnya TA, bawah tu TB, bawah ni weight. Ini yang kita kata free body diagram. Kita nak macam tu sebenarnya. Kita nak ubah dia, transform dia ke tanpa body. Ya, dia ada komponen-komponen je nanti. X komponen and Y komponen. Okey, boleh? Boleh setakat ni? Saya sedang mengulangi balik je tu apa yang saya dah banyak kali cakap sebelum-sebelum ni. Jadi hari ni kita sambung balik membuat soalan-soalan yang ada di note kita ni. Setakat mana kita ada masa, kita buat sama-sama. Selebihnya, saya nak awak cuba sendiri. Sebabnya, saya dah cakap banyak kali, proses pembelajaran dia kena dilalui. Tak boleh ditengok sahaja. Bila kata lalu, maksudnya kena buat, kena tulis, kena kira. Bukan tengok sahaja. Tengok sahaja orang memandu kereta, memasak ke, tak jadi untuk kita. Jadi untuk dia lah sebab dia yang buat. Sama juga. Tengok sahaja saya buat solution ini, tak jadi, agak susah lah nak jadi pandai untuk diri awak. Yang jadinya adalah saya je yang makin cekap. Kenapa cikgu kan makin lama dia mengajar makin cekap? Sebab dia ulang benda sama lah. Dia ulang benda sama. Dia buat benda sama. Dia lukis benda sama. Dia apply benda sama. Awak baru mungkin sekali dua baru ulang. Jadi tak boleh macam tu. Awak kena lalui proses itu supaya awak jadi lebih matang terhadap sesuatu proses yang awak nak cuba lalui itu. Matang. Nak buat sejawat soalan ke, matang dalam apa-apa perkara yang kita buat lah. Matang dalam memasak ke kan. Cuba sesuatu yang baru kita cuba. Okay, hari tu kita dah cuba dua soalan lah, dua soalan. Kita cuba soalan ini. Nanti soalan dekat tutorial question tu boleh cuba dengar Ini saya bagi final. Rasa ada final answer kat situ tu. Kalau awak tak cuba, sampai bila awak tak tahu awak rasa boleh ke tak boleh. Rasa dengan dapat alami sendiri tak sama kan. Mungkin awak rasa, oh tengok saya buat kan, cuba tengok solution dia kan. Tengok solution, macam boleh faham ni kan. Macam je kan. Tak semestinya. Macam boleh. Kalau macam boleh, patutnya kena score lah.
Okay, kita buat step pertama Jadi lagi sekali, dua perkara je kita belajar iaitu draw free body diagram and apply Newton's law of motion. Selain daripada itu, kena ingatlah cerita vektor. Apakah vektor? Vektor ialah kuantiti yang ada magnitude and direction. Dan how we describe the direction, kita boleh guna sama ada dengan menggunakan arrow ataupun sign. Okay. Sign. Dan sign itu berkait rapat dengan arrow. Kenapa kita tunjuk anak panah ke arah sekian-sekian? Mesti ada perwakilan sign dia. Contohnya kan, kita tunjuk dia ke kanan untuk mewakili dia positif. Tunjuk ke kiri untuk mewakili dia negatif. Tunjuk ke atas untuk mewakili positif. Tunjuk ke bawah untuk mewakili negatif. Jadi, tunjuk-tunjuk ini ikut assumption kita. Kalau kita kata tunjuk ke kiri itu positif, boleh. Tapi dengan caranya tunjuk ke kanan itu negatif lah. Jangan ke kiri pun positif, ke kanan pun positif. Jadi tak ada beza. Jadi tak ada beza, apalah tujuan anak panah itu? Ini tadi tak ada tujuan. Kalau masing-masing bercelaru. Tak ada definition dia kan. Tak define. Maknanya kita mendefine semua itu sama je kan. Kalau macam tu, lelaki dan perempuan sama je. Mana boleh gitu kan? Lelaki, perempuan. Mungkin adalah sifat lain yang sama kan. Tapi sifat yang paling penting sekali dari segi jantina, mesti tak sama. Kan? Sama kan anak panah ni kan. Kalau kita kata, apa sifat anak panah? Oh, sifat anak panah yang sama ialah panjang dia mewakili magnitude. Tapi yang tak sama sifatnya adalah anak panah tu sendiri mewakili direction. Kan? Kalau lelaki dan perempuan sama, apalah yang membezakan mereka berdua? Kalau tak ada beza, baik tak payah buat lelaki dan perempuan. Kan? Okay? Samalah kan? Itulah yang kita kena faham. Okay, jadi berbalik pada soalan ni. Sebab saya nak kaitkan, vektor ni kita sangat-sangat akan jumpa kan selepas ni. Kita kena faham lah, bila cakap pasal vektor je, kena consider direction. Direction. Inilah benda yang kita kena selalu consider. Jangan kata silap lah, saya terlupa lah, saya careless lah. Kalau boleh cuba elak perkataan tu kan. Sebab apa? Ingat je vektor, ingat direction. Ingat je vektor, ingat direction. Cuba elak kesilapan yang saya selalu pesan kepentingan benda itu kan. Kalau saya kata vektor, ingat direction, kena alert dia. Adalah kan beberapa student daripada lepas-lepas setelah ni hari Selasa kan, dia alert dengan direction kan. Oh, sekarang saya sengaja je buat silap, saya nak tengok dia alert ke tak. Lepas tu alert lah. Bila saya buat silap, oh negatif ke? Negatif lah. Maknanya dia faham lah tu. Dia faham lah tu. Anak panah itu menunjukkan sign tertentu. Mewakili sign tertentu. Okay, saya selalu cakap benda-benda gini sebab anak awak lupa. Okay, lagi sekali saya tekankan lagi vektor sebab cerita vektor ni sangat ada dalam soalan ini. Sebab tu saya, jenis saya ialah bila ada je possible untuk student buat selepas itu, saya akan awal-awal dia akan ulang, akan streskan, akan tekankan benda itu. Sebab dalam soalan ni mungkin dia tak sama dengan soalan lain, tapi konsepnya sama je. Okey, tengok arah dia. Nak tahu, tengok arah anak panah kan. Tengok arah anak panah. Jangan tengok di mana dia berada kan. Contohlah, kalau kita buat gini. Positif ke negatif tu anak panah tu? Okey, aminilah. Tengok gambar raja tu.
Soalan saya lah, positif ke negatif tu anak panas tu? Mewakili positif ke negatif? Negatif, positif sir. Kenapa positif? Sedangkan dia duduk di belah kiri tu. Dia pergi arah kanan. Apa yang awak betul positif? Apa yang awak membuatkan awak kata positif? Awak tengok apa? Awak consider apa sebenarnya? Dia punya tu sir, dia punya arah di kanan. Awak tengok arah dia kan. Awak tak tengok di mana dia berada. Macam signboard kita tengok tepi jalan lah kan. Kita tak kisah sebenarnya. Contohlah jalan kan, jalan. Signboard kat sini. Ada simpang kat sini. Nak tunjuk contohnya dia pun. Ya kan? Katakanlah signboard tu kat sini. Dia tunjuk ke sini. Tunjuk KML. Apa yang awak tengok? Ataupun signboard kat sini. Dia tunjuk signboard tu KML. Apa yang awak perhati? Kalau duduk kat mana-mana, katakanlah duduk di posisi 1, posisi 2. Kita kisah ke tidak kedudukan anak signboard tu kat mana kan? Apa yang kita kisahkan? Arah anak panah. Arah anak panah tu kan. Duduk dah dekat mana pun kan. Kata dah duduk tengah-tengah jalan macam ni kan. Tengah-tengah jalan, signboard KML. Awak mesti akan percaya kepada anak panah dia kan. Awak tak tengok pun anak panah tu berada belah kiri ke, belah kanan ke kan. Tapi mungkin orang yang buat signboard tu, yang dipasang signboard tu, dia ada peraturan-peraturan dia untuk memasang signboard tu belah mana. Memang ada pun kan. Mana ada kita boleh pasang signboard tu suka hati. Dia mestilah ada peraturan-peraturan dia. Tapi kita sebagai pengguna ni, pengguna anak panah itu, kita tak tengok pun dia pasang kat mana. Takkan kita nak menyalahkan orang yang pergi pasang tu. Kita kata, aku salah jalan sebab dia ni salah pasang ni. Kalau dia salah tunjuk arah, iyalah kan. Tapi dia pasang tepat mana tu, ikut dia lah. Salah dia pasang tu, tapi dia salah pasang kat mana pun, kita sebagai pengguna ialah kita tengok anak panah dia. Kita tak tengok pun dia pasang kat mana. Sama lah juga kita vektor ni pun. Saya nak awak faham betul-betul lah, sebab ni lah kunci kepada banyak perkara chapter 5, chapter 6, chapter 8 PhD nanti. Sebab tu saya selalu cakap kan, fizik ni mudah je. Kita duduk ulang benda yang sama sahaja. Saya ni beremosi cakap ni kan, sebab beremosi tu maknanya bersungguh-sungguh ni. Untuk menyatakan bahawa benda yang kita belajar ni simple saja. Kita duduk rasa banyak sebab kita tak faham. Okay, katalah saya buat anak. Ni saya nak suruh bagi nampak betul-betul ni clear ni. Okay, katalah ni F. Okay. Okay, soalan saya kan, ni sudahlah. F ini ada tak Fy dan ada tak Fx? Saya nak Faizah. Yes, sir. Soalan saya. Soalan saya ni. Untuk pos F ini, ada tak Fx dan Fy? Ada. Ada. Okay. Kan okey, macam ada lah. Okey, tak apalah. Jadi macam nak cari Fx, kita pergilah F ini ke paksi X. Jadi inilah F X-nya kan. Pergi ke paksi Y, inilah Fy-nya. Okey, Faizah. Apa dia Faizah? Dah, terima kasih. Aisyah Rahayu. Ada Aisyah Rahayu? Ada, sir. Okey. Jawab soalan saya, Aisyah Rahayu. Apa tu, sir? Sekejap, baru nak tanya. Fy positif ke negatif Aisyah Rahayu? Fy. Fy. Negatif. Negatif? Fy. Fy ni. Awak kata negatif. Fx?
Positif. Positif. Okay, terima kasih Aisyah. Freddy Junior. Yes, sir. Okay, Freddy, betul tak Aisyah tulis jawab dia? FY negatif, FX positif. Ya, betul, sir. Okay, kenapa FY negatif? Sebab dia punya arah anak panah ke bawah, jadi dia punya ya. Bukan ke? Okay. Okay. Bukan kalau duduk atas ni, kalau duduk kawasan ni, positif kan? Kalau duduk area atas tu. Bukan ke Freddy? Yes, sir, dia positif. Tapi kenapa awak kata negatif pula tadi? Sebab dia punya anak panah pergi bawah. Kan? Di Kita kuadran keempat. Okey, betul. Kan? Kita tengok ke arah mana dia tunjuk. Bukannya kita tengok di mana dia berada kan. Dia berada di mana, kita tak kisah. Macam signboard tadi lah. Kan? Signboard tadi kat mana dia duduk ke, kita tak kisah. Yang kita kisahkannya ialah anak panah tu tunjuk ke mana. Kan dia tunjuk ke arah negatif FY-nya. Dan dia tunjuk ke arah positif bagi X-nya. Sebab apa saya kata gini kan? Sebab saya tak nak awak nanti dia pergi tukar F yang ke atas ni, dia pergi tukar F yang ke atas ni kat bawah. Saya tak nak awak buat nanti. Dia pergi tukar. Walaupun betul, tapi possible untuk buat silap bila awak tukar adalah tinggi. Silap kat mana? Silap dalam penentuan angle ni. Inilah yang saya tak nak berlaku. Mungkin pelajar akan pergi buat angle kat sini. Ini tak betul. Kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia buat macam ni? Sebab dia nak bagi kebiasaan hidup dia macam tu kan. Dia nak bagi tengok macam ni. Dia tak nak percaya bahawa buat gini pun betul. Tapi apa dia? Tapi tengok anak panah dia. Kan? Kita jangan kisah kedudukan dia di mana. Tapi kita kisahkan anak panah dia ke mana tunjuknya. Okay. Lagi sekali, saya cerita benda yang terlalu basic dan penting untuk kita faham supaya kita tak keliru lah. Benda ni terlalu basic lah. Okay, sebab apa yang basicnya? Yang basicnya ialah vektor itu ditunjukkan melalui anak panah ataupun sign. Vektor itu, maknanya direction vektor itu ditunjukkan melalui anak panah. Dan anak panah sangat berkaitan dengan sign. Awak kata negatif, positif, jadi sign itu kan. Dari mana tahu sign itu? Dari anak panah, arrow. Anak panah dan sign dia saling berkait. Tahu anak panah, tahulah sign dia apa dia. Okay? Jadi jangan kita keliru. Ataupun jangan kita main-main tukar-tukar gitu. Nak bagi juga biasa tengok. Yang normal lah, yang normal awak tengok kan. Macam ni awak tengok ni normal ni. Kena macam tu lah, kena anak panah tu. Maksudnya awak normal tengok anak panah mesti keluar daripada asalan. Kalau pergi ke asalan, tak tahu dah. Pening lah. Ataupun ni pergi ke asalan tak tahu dah. Tapi awak nampaknya kena keluar daripada origin. Okay. Bolehkah faham maksud saya ni? Fahamkan maksud saya. Bolehkah? Bolehkah faham maksud saya? Boleh, sir. Okay. Apa maksud saya? Boleh tak seorang cakap balik apa maksud saya supaya saya tahu apa yang boleh sebenarnya? Bukan ulang sebiji-sebiji lah. Dia faham maksud saya. Maxwell Enggang. Arrow tu penting, sir? Apa dia?
Arah arrow tu penting. Arah arrow tu penting. Kita tengok arah arrow kan. Kita jangan tengok kedudukan arrow tu di mana. Walaupun arrow tu duduk belah kiri, tapi kalau ditunjuk ke kanan, dia positif juga. Kan? Walaupun dia duduk belah atas, tapi tunjuk ke bawah, negatif juga. Okay, jadi okey dah tu. Terima kasih Maxwell. Kita sambung soalan kita. Okay, jadi soalan kita, saya harap awak cuba bayangkan soalan ni macam mana maksud soalan dia. Saya harap awak cuba, awak kat rumah awak tu awak boleh cuba test apa yang berlaku kepada blok ini bila awak buat macam ini. Okay. Jadi, dia kata, awak buatlah sendiri kat dinding rumah awak tu. Dalam masa sama kita baca soalan. Okay. Dia kata, a block of mass 3 kg is pushed up against a wall by force P. Dia tolak blok ini ke atas dengan force P make a 50 degree angle with the horizontal. Dia tolak. Tapi dia tolak dengan P force ini, dia tak bergerak. Dia tolak tapi dia gini lah, dia macam dia tolak, dia tahan kan. Dia tolak tapi tak bergerak. Itu saya kata awak cuba buat. Cuba awak buat kat dinding rumah awak cari satu objek, awak buat. Saya tak tahu lah awak buat ke tak. Tapi saya harap awak buat sebab awak akan rasa sebenarnya apa yang berlaku kepada objek itu. Dia tak bergerak tapi dia nak bergerak. Dia tak bergerak tapi dia ada dia tend to move. Cuma dia tak cukup lagi untuk bergerak. Okay, saya awak cuba buat Lepas tu dia kata the coefficient of static friction, ingat coefficient. Jangan salah faham, ini ialah apa dia? Jangan salah faham, ini ialah Fs. Jangan salah faham, itu ialah Fs. Tapi sebab disebut coefficient, ini ialah mu s. Ada selalu macam ni, selalu berlaku student dia tak baca elok-elok soalan dan dia mentafsirkan coefficient of friction itu ialah sebagai friction. Sebenarnya itulah sikap tidak berhati-hati student ni kan. Tengok nombor pun tahu dah kan yang ini bukan friction. Sebab friction kan sejenis force. Bila force dia mesti berunit Newton. Sebab tu awal-awal kelas kan saya cerita benda ni. Lama kot saya cerita benda ni. Langsung setengah jam kot saya cerita pasal unit ni. Sebab saya tahu kesilapan tu akan berlaku di ketika ini ni. Tengok nombor tak ada 0.250. Mana ada unit kan? Sebab apa tak ada unit? Sebab perkali tak ada unit. Okey, tak apa kan? Masa balik okey. Macam mana kita tahu tak ada unit? Sebab friction kan rumus dia F equal to mu n. So mu sama ni eksperimen awak F over n. Unit bagi friction force adalah Newton. Unit bagi normal force ialah Newton juga. So cancel jadi dia jadi dimensionless quantity ataupun dia jadi tak ada unit. Unit dia tak ada. Itulah pentingnya kita faham benda-benda asas ini. Okay. The coefficient of static friction between the block and the wall is 0.250. Soalan dia, determine the possible values. Determine the possible values. Apa maksud values? Maksudnya ada beberapa nilai. Betul, Nurul Farizal. Maknanya ada beberapa nilai. Okay. Kenapa ada beberapa nilai? Inilah yang saya suruh awak main tolak
objek ni kat dinding tadi. Supaya awak rasa benda yang kena cari itu. Jadi kita buat step yang pertama. Apa dia step dia? Step yang pertama ialah draw free body diagram. Itu step pertama ialah draw free body diagram. Yang kedua ialah apply Newton's law of motion. Itu je pun kan. Inilah chapter 4. Chapter 6 pun sebiji gini kan. Cuma law dia lain sikit je kan. Kalau chapter 4 ni, law dia salah satunya adalah total force equal to MA. Chapter C nanti, total force FC sama dengan MAC. Ini sahaja yang membezakan chapter 4 dengan 6. Selain daripada itu, sebiji sama. Sebab tu saya tekankan suruh faham chapter 4. Sebab chapter 6 nanti jadi mudah sangat-sangat. Saya pun takkan panjang sangat dah chapter 6 nanti. Cuma saya nak fahamkan awak chapter 6 nanti lah, apa itu FC? Itulah kalau saya cerita sekarang, tak habis pula yang ini. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu draw free body diagram. Jadi bila draw free body diagram, force-force yang kita kena lukis ada 4 je kan, iaitu W, N, C dan F. Carilah 4 ni, ada ke tak ada. Saya pun banyak dah kita lebar dah macam mana nak lukis force-force ini. Sekarang kita apply dah benda yang saya ajar itu. Itu lukis sama-sama dulu, nanti awak buat sendirilah soalan-soalan lain lagi. Okay, W ada kan? Ada tak W? Sama-sama ramai-ramai? Ada. 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 Ke mana? Lurus ke bawah. Ke bawah. Okey, W. Lagi? Okey, habis dah. Habis dah W. N? Ada ke tak ada? Ada. Ke mana? Ke kanan. Ke kiri. Kiri. Okey, Zulkarnain. Ke mana Zulkarnain? Kanan. Kanan. Ke kiri. Kiri Zulkarnain. Kiri, sir. Ingat saya kata apa pasal no movement ni? Saya kata apa? Bila ada Contact between two surfaces. bila ada contact between two surface. Contact dekat sini. Okey, lepas tu dah nak macam mana kan saya kata apa? Cari surface dahulu. Ni surface ni. Lepas tu barulah perpendicularkan dengan surface itu. Ingat balik je saya cerita. Cari surface dahulu. Baru perpendicularkan dengan surface itu. Di kontak itulah. Kalau buat kat sini, betul lah arah dia N tu. Betul lah arah N kan. Tapi yang tak betulnya lah mana kontaknya kan. Tu baru surface sahaja. Ni pun walaupun arah tapi salah lah. Jangan buat kan. Sebab tu ingat 3 perkara. Okay, next. Apa lagi? Tension ada ke? Tiada. 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 Yield. Okay. Friction ada ke tiada? Ada. Okay. Bagus. Ada. Okay. Ke mana? Ke bawah. Okay. Ke bawah. Okay. Semua setuju ke bawah? Kita buat Setuju. ke bawah. Sebenarnya ada 2 jawapan. Ke atas pun boleh, ke bawah pun boleh. Sebab tu saya kata tadi, tolonglah ambil satu objek, awak letakkan kat dinding, awak tolak seperti mana force P ini. Dia tak bergerak tapi dia tend to bergerak. Okay, kita buat yang bawah tu. Kita buat yang ke bawah. Sebenarnya atas pun boleh juga. Sebab itulah dia kata the possible. Maknanya ada 2 kemungkinan jawapan ini disebabkan oleh the possible of friction itu mungkin ke atas, mungkin ke bawah.
Sebab dia tak bergerak tapi dia nak bergerak. Okay. Nanti kita buat dua-dua. Tapi kita buat yang bawah dulu. Okey. Okey. Kita buat ke bawah sebab apa? Kita duk bayangkan bila ditolak ke atas, nanti friction dia ke bawah lah. Tu betul lah. Tu betul yang biasa lah. Betul yang kita fikir selalu-selalu kan. Tapi untuk kes ini, sebab dia tak bergerak. Okay, kita buat yang ni dulu Kita tolak ke atas kan, kita kata pergerakan dia macam nak ke atas. Jadi sifat friction dia sentiasa menentang gerakan. Jadi friction pun kita buatlah ke bawah. Jadi dah kes ini dah. Tapi kalau kita fikir kan, objek tu duduk tergantung macam itu, dia nak gerak ke mana? Objek yang duduk macam ni kan, dia nak gerak ke mana sebenarnya? Dia nak gerak ke mana kalau kita tahan je? Kita tolak tahan. Kita tolak tapi tahan. Kita tolak tapi tahan. Sebenarnya dia nak gerak ke mana ni? Soalan saya hari ni betul lah anggapan kan kita tolak macam tu. Sebab itulah kita buat assumption friction ke bawah. Sebab berdasarkan asalnya kita nak tolak ke atas jadi mestilah friction dia ke bawah. Tapi masalahnya dia tak bergerak. Dia cuma nak je bergerak tapi tak dapat lagi. Sebenarnya ini pun boleh juga jadi situasi kan. Kita tolak tapi tahan kan. Tolak tahan. Kita tolak dia tapi kita tahan dia supaya tak jatuh. Jadi sebenarnya dia nak ke mana pergerakan dia? Bawah. Dia nak bergerak ke bawah kan sebab dia kan ada berat. Dia kan ada berat, B-E-R-A-T, ada weight. Jadi dia nak bergerak ke bawah. Jadi bila dia nak bergerak ke bawah dia disebabkan berat dia, maka timbullah friction dia ke atas. Tapi sebab dia ni tahan je kan, dia tahan. Sebab dia tahan supaya jangan bergerak ke bawah dengan force P itu. Sebab itulah ada dua possible values. Macam saya cakap tadi, dua-dua betul. Buat ke atas pun betul, buat ke bawah pun betul. Katakanlah, soalan kata, determine the value for P. Awak buatlah mana-mana pun betul. Tapi kalau dia kata, determine the possible values, kena buat dua solution. Ini sebagai apa? Sebagai pembelajaran lah dalam kelas. Tapi kalau soalan biasa, dia akan tanya satu je. Mungkin dia tak bagi pun soalan yang jenis ada possible ni. Bagi soalan yang memang ada satu je solution. Dia fikir juga masa student nak menjawab. Okay, sebagai belajar nak bagi faham, kita buatlah gini, buatlah dua-dua. Okay, boleh ke? Boleh, sir. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Okay, kita dah habis dah lukis free body diagram. Sebab apa kita buat lah? Kita pindahkan diagram itu kepada free body diagram. Without body. So kita pindahkan dia, lukis exist kan. Kita buat yang bawah kan. Friction ke bawah. Weight juga ke bawah. Ini yang dikatakan free body tanpa body. Kalau awak diminta kata, okay, draw the free body diagram, kena lukis tanpa body. Jangan lukis with body. Okay, apa lagi? P. Ini yang saya duk tanya-tanya. Ini yang saya duk cerita tadi pasal belah-belah ni tadi kan. Signboard ni. Supaya nak suruh apply di soalan ni tadi. P tu tunjuk ke mana kan. Okay, jadi agak serabut sikit. Lukis betul-betul lukis besar-besar, jangan buat kecil-kecil. Kalau buat kecil takut kita termiss force kita. Sebab tu saya kata buat atas kertas besar-besar supaya kita tak miss lah. P apa ni? P apa yang kat sini?
PY. PY. Kena faham PY lah. Y ialah vertical. Ni apa? P apa? PX. Okay, angle dia kat mana ni? Angle dia kat situ. Jadi, kita pun buatlah table ada tu kan. Lukis, lepas tu buat table. Okay. Jadi saya pindahkan ke tempat lain sebab ruangan ni sempit. Okay, boleh Jadi kita sekarang ni tumpukan kepada anak panah kan. Bukannya kat mana anak panah tu berada. Jangan terpengaruh kat mana dia berada. Yang penting kita tahu kat mana kita nak pergi kan. Jangan terpengaruh anak panah tu tunjuk ke kiri ke kanan ke. Tunjuk duduk kat mana. Tapi kita tengok anak panah dia tunjuk ke mana. Okay, kita buat table. Okay, kalau awak tak nak buat table pun tak apa. Kalau tak nak buat table, okay, tak buat table pun tak apa. Kita buat apa dia? Kita pergi step kedua apa dia? Step pertama lah draw free body diagram. Draw free body diagram. Yang kedua ialah apply Newton's law. Betapa simpelnya chapter ini. Okay, kita pun apply lah. Okay, law mana nak pakai? First law ke second law? Muhammad Adam. Second. Kenapa awak kata second law, Adam? Kita tengok soalan dia. Law mana? Awak kata second law. Tak tepat tu, Adam. Sebab apa? Tadi je baru saya cerita. Tadi kita hari Selasa, hari tu panjang lebar dah cerita. Tengok kan, dia kata remain stationary. Maknanya law mana kan? Mestilah first law. Cuba fahamkan balik Muhammad Adam. Ni yang saya risau ni kan, saya kata apa? Chapter 4 ni ada dua je masalah student. Yang pertama, okay, first law betul. Okay, saya kata apa? Dalam chapter 4 ni dua je masalah student, iaitu dia tak reti lukis free body diagram. Dan yang kedua ialah dia salah guna law. Padahal ada dua je law. First law dengan second law je. Third law kita guna dalam lukisan. Sebenarnya ada third law dah pun kat sini, cuma saya tak nak tunjuk lagi lah. Okay, kita guna first law Itulah, saya risau gini lah ni. Saya risau walaupun diulang-ulang pun tak sampai juga. Itulah mungkin kekangan kita online ni kan, dia tak smooth lah penyampaian tu kan. Masa saya tengah bercakap, tengah explain tu, dia terline, dia tak okey ke, tak tahu lah. Macam-macam boleh berlaku. Okay, kita guna first law. Okay, jadi first law ialah total force equal to 0. Tapi kita kena tengok dalam semua komponen, which is total force in X component equal to 0 and total force in Y component also equal to 0. Barulah betul kan. Kalau either one X or Y component sahaja yang 0, tak boleh. Kalau dia either one sahaja, dia tak jadi equilibrium, tak jadi static equilibrium, dia akan jadi dynamic equilibrium. Dia mesti dua-dua, both component X and Y mesti equal to 0, baru dia in equilibrium. Kalau salah satu bukan 0, kalau salah satu bukan 0, maksudnya dia mesti ada nilai. Kan? Jadi kalau ada nilai, maksudnya kan nilai ini kan sebenarnya mewakili N dan A. So, kalau ada nilai, maksudnya nilai itu adalah combination M dan A.
So kalau kita tahu M-nya berapa, mestilah partial of nilai itu mestilah nilai A. Maknanya dia bukan equilibrium lah. Dia bergerak dengan acceleration sekian-sekian. Okay, jadi dia bukan equal to MA. Dia ialah equal to 0. Okay, jadi kita apply both component. Total force in X component equal to 0. Okay, cuba kita tengok diagram ni. Kan? Sebab tu saya kata itu kan pesan kat awak. Kena faham ni simbol-simbol ni kan. Walaupun nampak simbol tu simple, kita selalu nampak. Tapi adakah benda yang kita selalu nampak itu kita hayatinya. Kan? Nasi yang kita makan hari-hari pun belum tentu kita menghayati nasi itu. Nasi, kalau awak makan nasi kosong pun ada rasa. Kenapa kita tak sedar bahawa dia ada rasa? Sebab kita tak menghayati masa kita makan dia. Sama juga kan? Simbol gitu kan? Simbol matematik, simbol fizik. Walaupun satu simbol summation ke, X kecil ke, kita kena faham dia. Kena hayati dia. Barulah awak tahu nak buat apa bila awak menghayati. Barulah awak akan rasa menghargainya. Sama dengan nasi pun. Kalau kita hargai nasi yang kosong tu kan, dia terjatuh daripada pinggan nasi kita pun, kita akan kutip balik dia kan. Sebab sebutir nasi yang tumpah itu seolah-olah setitis peluh petani yang mengerjakan sawahnya kan. Susahnya dia nak cari rezeki, nak dapat duit. Kita kadang-kadang tak hargai dia sebab kita ada duit. Kita tak payah buat benda tu. Dia siapa yang tahu susah dia tahulah menghayati sesuatu perkara. Nasib dia sayang nak membazir, air dia sayang nak buang. Walaupun tak apa dia kata, aku boleh bayar ke, boleh beli ke. Duit bukanlah segala-galanya, tapi menghayati benda itu yang paling penting. Okay, kita baca dulu dia punya simbol dia. Totalkan semua force dalam arah X. Tengoklah, so kita tengok X sahajalah. X sahaja mana? Inilah X sahaja. Okay, ada berapa force dalam arah X? Sarah. Kita habiskan soalan ni lah. Okay, ada berapa force dalam arah X? Okay, 2. Jadi kita tahu ada 2 kan? N dan PX. Habis dah kan? Nama dia pun dah total. Dia total, tambahlah. Total apa? Total force. Mana force-nya? N dengan PX. Kenapa kita ambil N dan PX? Sebab N dan PX itu wujud dalam arah X. Itulah senangnya kalau kita faham fizik ni. Faham simbol lah Mak Zayam. Nampak macam biasa je. Sama ke siapa biasa baca Quran kan. Satu simbol dalam ayat Quran tu mewakili satu, mungkin akan menyebabkan berubah maksud, cara baca dia. Itulah senang kan. Kita kena faham lah. Kita kena tahu kaedah-kaedah dia. Okay. Betul Wan Aliza, cuma saya nak betulkan apa ni lah. Cuma nak cerita total tu gitu kan. Tapi macam saya cakap tadi kan, mesti ada beza antara anak panah ke kanan dan anak panah ke kiri. Kat sinilah kita memahami konsep vektor itu. Jadi kita berubah negatif untuk n sebab dia tunjuk ke kiri. Habislah. Kalau kita nak susun balik, kita tulislah Px tolak dengan n sama kosong. Okey, boleh ni lagi. Boleh ganti lagi. So what is Px? Ni chapter 1 punya cerita kan. Px ialah apa dia? Px ialah P cos ke sin.
Ni chapter 1 punya cerita. Resolve vector into x and y component. Okay, sign. Tengok betul-betul Zulkarnain. Saya dah kata di chapter 1 kan. Siapa tak tahu buat apa? Carilah segitiga. Inilah segitiga kita. Kan? Kalau siapa tak faham, sia-sialah chapter 1 itu saya panjang lebar pun. Cari segitiga dan apply lah sin cos tangent untuk dapatkan what is Px and what is Py. Jadi saya dah banyak guna masa di chapter 1 itu. Okey, P cos theta Jadi P cos theta. Pilihlah P cos 50 minus n equal to 0. Dia cepat sini lah kan. Kalau chapter 1 tak settle lagi. Saya pesan 3 perkara di chapter 1 itu. Pertama, tukar unit dengan betul. Yang ni resolve vector ataupun sebelum tu lagi, apa itu vector itu sendiri. Dah cerita tadi dah. Yang ketiga adalah, ni lah, resolve vector into their perpendicular component. Okay, dah habis untuk x, y pula. Total force in y component also equal to 0. Barulah equilibrium lah. Okay, kita tengok y component pula. Tengok semua force in y component. Tengok y je. Y sahaja. Tadi x dah. Okay, ada berapa force in y component? Nur Azatul? Yes, sir. Ada berapa force dalam arah y? Arah y sahaja. Yep. 3. 3. Okay, kita tambah lah. Ya. Okay, terima kasih. Jadi kita pun buatlah 3 tu. Iaitu Py kan. F W. Kan. Betul tak saya tulis tu? Enggak. Okay, tak. Apa yang salahnya? Okay, betul. Stephen Kevin? What's wrong with my equation? Apa yang salahnya? Yes, sir. Ya. Apa yang salahnya dengan my equation Py plus F plus W equal to 0? Tak ada negatif, sir. Kat mana tak ada negatif tu? PY. Dengan antara F dengan W, sir. F dan W. W. PY positif ke negatif? PY positif. F dengan W negatif, sir. Kenapa F dan kenapa PY positif? Dia duduk kat bawah kan tu? Sebab direction dia ke bawah, sir. Sebab direction dia ke bawah. Kalau direction ke bawah, negatif lah. Salah. Terbalik, sir. Sebab apa? Sebab direction dia ke atas. PY. Itu menunjukkan positif. Positif. Okay, terima kasih Stephen. Okay. Semua faham lah. Tak naklah hafal-hafal. Okay, W dengan friction je negatif sebab anak panah dia ke bawah kan. Kita tengok ke arah mana dia tunjuk, bukan di mana dia berada. Tak sama kan? Okay, jadi tulis mulalah. Py ialah P sin theta tolak friction tolak W equal to 0. Okay, kita gantilah apa-apa yang kita ada. Tapi kita tahu nama apa dia? Friction ialah apa dia? Mu n. Lain tulis balik. P sin 50 minus mu n minus W. W ialah M darab dengan G. Okay, ganti apa nilai yang kita tahu supaya kita akan nampak lagi nak solve lah.
Nak selesai lah. Lagi kita tak ganti nilai, kita akan nampak dia jadi tak nampak lah laluan dia, laluan solution dia. Okay, N. N kat mana kita boleh dapat? Kita boleh dapat daripada first equation tadi. That is first equation. Apa? N equal to P cos 50. Let as first equation. Let as second equation. Jadi kita buat apa? Kita substitute equation 1 into equation 2. Gantikan tempat N tu di equation. Ni tak ada apa dah. Saya selalu pesan kan. Saya selalu cakap fizik ni hanya fizik ni hanya baris pertama dan kedua sahaja. The rest ialah matematik. Okay, ganti Jadi P sin 50 is semua ni dah matematik ni. Mu tadi apa? Mu 0.25 kata dia. And N is P cos 50. And mass berapa orang lupa saya? Jadi kira-kira G is 9.81 equal to 0. Okay, habislah. Solve lah untuk P. What is P? Sebab dia sekali ya nombor tu. Jadi 0.25 times cos 50 berapa? 0.25 darab dengan cos 50. Okay, 0.160 berapa? 0.7 dia? 0.7. Okay, ingat selagi dia bukan final answer, kalau boleh ambil 4 titik perpuluhan. Only final answer je 2 decimal point. Okay. Okay, yang ni berapa? 3 times 9.81. Okay, 9.43. Saya harap betul ramai-ramai kira. Sin 50. Sin 50. 0.7. Okay, berapa? Jadi P berapa? P 48.62. Okay, saya tak tahu. Awak yang kira. Nanti kita check dengan answer dia nanti. Tapi saya hanya tulis apa yang awak kira. Okay, betul ke tu? Nanti tengok jawapan dia apa dia. Okay, kita tengok jawapan dia. Mari kita lihat siapa yang kena 48.6. Okay, betul lah. Alhamdulillah. Betul. Boleh? Boleh ke? Jadi kita buat yang satu lagi. Another possible. Okay. For another possible, kita buat apa? Kita ubah sikit je kan? Kita ubah the direction of friction force itu ke mana? Ke atas. Kita ambil yang friction ke atas pula. So, apa yang berubah? Yang berubahnya sikit je. Iaitu di mana berubah? Di sini je. Yang berubahnya adalah sini. So, equation dia menjadi F tu jadi positif. So, akan jadi Py plus friction minus W equal to 0. Masih lagi first law. Okay, cuba kita kira balik. P sin 50 tolak
mu n equal to 29.43. Saya ringkaskan ni sebab kita kira tadi. Ini 0.25 n ialah P cos 50. Siapa cepat boleh kira Okey, terima kasih Farisa. Berapa hasil ni? 0.92667 sama dengan 9.43. So, P sama dengan okey, hasil dia dapat apa? 31.76. Jangan lupa final answer kena ada unit. Okey? Okey, kita dah jawapan tadi. Siapa yang kena? Okey, kena 31 point. Awak kira 31.76. Okeylah. Betul-betul. Alhamdulillah. Okey, jadi begitulah kan. Begitulah cerita dia. Cerita dia simple saja. Sinopsis kepada cerita ni ialah senang je kan. Iaitu lukis free body diagram yang betul. Apa yang kita kena lukis? Carilah adakah ada tak W, normal force, tension atau friction. Lepas tu apply lah Newton's law sama ada first law ataupun second law. Cuba fahamkan kan. Jawablah apa soalan pun, itulah yang kita kena buat. Lukis free body diagram yang betul, apply lah law yang betul. Okay, begitulah saya mengharapkan awak faham konsep. Soalan siapa yang rajin kena cubalah buat. Siapa malas pun kena buat, kena rajinkan dirilah. Tak boleh kita berpuas hati dengan solution kita buat bersama-sama ni kan dapat hasil dia. Nak kalau boleh biar 100% awak cuba sendiri dan dapatkan hasil dia. Boleh cuba banyak soalan dalam soalan tutorial. Nanti saya bagi extra question lagi kat soalan tutorial 4 ni. Cubalah buat diri. Mana kan nak dapat sagunya kalau tidak dipecahkan ruyungnya. Kita makan hasil dia senang je. Tapi kalau kita buat diri, kita akan tahulah betapa susahnya ke. Kita mungkin belajar sesuatu ke daripada proses kita buat itu. Lepas tu kena buat. Saya tak pandai nak marah-marah awak tak buat kerja, tapi saya hanya cakap buatlah kan, tolonglah buat. Ada ayat Al-Quran saya baca, maksud dia apa dia? Bila kita buat sesuatu kebaikan, kebaikan tu akan pergi kepada diri kita juga. Dan apabila kita buat satu keburukan, keburukan tu pun akan pergi kepada kita juga. Jadi kita buat benda yang baik ni. Kita belajar ni. Dia akan pergi kepada diri awak kan. Siapa buat, dia dah dapat hasilnya. Siapa tak buat, mungkin dia tak dapat hasil dia. Jadi buatlah. Okay. Jadi soalan-soalan kat tutorial ni banyak. Ada dah. Kita nombor exercise ni belum buat lagi. Lepas tu kalau ikut sini, first law ni lah soalan first law kita ni. Soalan first law semua ni. Kalau awak nak cuba, boleh buat soalan second law. Tapi tak apalah, yang ni kita buat sama-sama esok ke. Tapi soalan first law lagi kalau nak cuba, ada di soalan tutorial yang saya dah sendkan kat Telegram itu. Boleh cuba Okeylah, setakat tu dululah kelas kita hari ini. Ada nak cakap apa-apa ke tak? Sebelum kita tamat. Nak meluahkan perasaan ke?
nak respon apa yang kita belajar ni macam mana, susah lagi ke, ataupun apa yang awak belajar di tingkatan 5 dulu macam susah, sekarang baru nampak senang. Awak belajar semua ni tingkatan 5 dulu tingkatan 5 ke 4 ni. Ada apa-apa lagi?